berbalik kepada isu PPBM ya. Okey. Saya nak merujuk kepada satu kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya berada dalam keadaan yang amat terdesak dan perkara itu dicerminkan menerusi kenyataan dia hari ini. Kenyataan Muhyiddin adalah tak apa. Kalau UMNO nak berdiri seorang, kalau dia nak bertanding semua kerusi, PPBM pun nak bertanding semua kerusi. Okey, ini secara tidak langsung bermakna Muhyiddin telah membuktikan dan telah melafazkan bahawa segala yang dilakukan oleh PPBM dan beliau setakat ini adalah berdasarkan dendam beliau terhadap UMNO. Ini telah terbukti menerusi kenyataannya. Sebab apa? Tak kira formula, saya dah beritahu, tak kira formula apa yang diguna pakai oleh UMNO, PPBM dan PAS. Sama ada PPBM kerjasama dengan UMNO, sama ada UMNO kerjasama dengan PAS, sama ada PAS, UMNO, PPBM kerjasama, atau sama ada ketiga-tiga mereka tidak bekerjasama. Apa pun formula dia, ketiga-tiga parti ini iaitu PAS, UMNO dan PPBM dijangka akan mencatatkan prestasi lebih buruk pada pilihan raya umum ke-15 berbanding dengan pencapaian mereka pada PRU 14. Ya, okey. Tetapi kalau PPBM tidak kerjasama dengan PPBM tidak bekerjasama ya dengan UMNO pada PRU 15, PPBM akan menempuhi satu kegagalan yang amat buruk. Dia mungkin akan tenggelam sebab PPBM tidak ada akar umbi, dia tidak ada jentera PAS tak cukup. Jadi kalau kerjasama tu memang dah nak akan mencatat prestasi yang buruk, ini tanpa kerjasama PPBM mungkin tenggelam atau hangus terus. PAS juga mungkin akan kena teruk. Okey, ketiga-tiga mereka akan kena teruk. Kalau kerjasama, mungkin kalau PAS, PPBM dan UMNO kerjasama, mungkin ketiga-tiga mereka, jumlah kerusi mereka akan membolehkan mereka jadi kingmaker. Tetapi Muhyiddin ketegak dengan syarat dia nak pastikan bahawa UMNO tidak memperolehi jumlah kerusi yang lebih banyak dari PPBM. Sebab itulah rundingan PPBM dengan UMNO dalam hal agihan kerusi setakat ni gagal. Sebab PPBM nak jentera UMNO dan nak memastikan kalau ada kerjasama, PPBM akan menang lebih banyak kerusi dari UMNO. Jadi sudah tentu UMNO tidak akan dibenarkan bertanding begitu banyak kerusi berbanding dengan bilangan kerusi yang ditandinginya pada PRU 14. Jadi mustahil kerjasama ni boleh berlaku. Jadi bagi Muhyiddin mudah, okey, menerusi kenyataan dia kita nampak dia ni sama ada kita kerjasama dan kemudian UMNO, PPBM dan PAS mungkin boleh jadi kingmaker jika digabungkan kerusi mereka, atau jika kawan tak nak kerjasama, kita tenggelam bersama-sama. Asalkan UMNO di bawah genggaman Muhyiddin. Okey, saya ulang ya, kalau UMNO dan PPBM bekerjasama, Muhyiddin akan cuba pastikan UMNO dapat bilangan kerusi yang kurang dari PPBM. Sebab selepas pilihan raya, gabungan UMNO, PPBM dan PAS tu mungkin boleh jadi kingmaker dan Muhyiddin boleh kekal sebagai peneraju gabungan tersebut. Tetapi kalau UMNO tidak ingin kerjasama dengan PPBM, tak apa, kita tenggelam bersama-sama. Jadi Muhyiddin sanggup tenggelamkan diri dia bersama UMNO, asalkan UMNO ni tidak dapat mengatasi PPBM. Ya, mengapa saya kata demikian? Sebab kenyataan Muhyiddin, PPBM, kalau UMNO nak bertanding semua kerusi, PPBM pun akan bertanding semua kerusi, adalah kenyataan yang paling bodoh. Sebab apa? Muhyiddin tahu, UMNO tahu, kalau PPBM bertembung dengan UMNO di banyak kerusi dalam PRU 15, ianya akan memecahkan undi blok kerajaan atau pro kerajaan. Dan ini akan menguntungkan sama ada blok kuasa ketiga atau pembangkang secara amnya ataupun calon-calon bebas dalam pilihan raya umum ke-15. Jadi ini dah nampak Muhyiddin ni, kalau UMNO tak nak kerjasama dengan aku, baik aku tenggelamkan terus UMNO, tak apa, aku tenggelam sekali. Asalkan aku boleh tenggelamkan UMNO, asalkan aku boleh pastikan kalau aku tenggelam, UMNO tenggelam dengan aku. Tapi kalau nak kerjasama, aku nak menjadi orang utama. So, di situ dari kenyataan Muhyiddin hari ini, nampak sangat misi dia ada dendam dan ada niat untuk cuba menjadi kingmaker. Okey? So, kita dah lihat menerusi kenyataan ni Muhyiddin dah terdesak.
Dan seandainya selepas PAU ni, okey, keputusan dibuat Barisan Nasional tiba-tiba menarik sokongan dia, saya dah beritahu dalam live lepas, kluster Menteri Pro Muhyiddin 8 orang tu atau KMPM ni berkemungkinan besar tidak akan mengikuti UMNO. Jadi Muhyiddin akan rugi hanya 31 kerusi ataupun 31 ahli parlimen, sokongan 31 ahli parlimen seandainya Barisan Nasional tiba-tiba cabut. Jadi sudah pasti dalam keterdesakan ni Muhyiddin akan cuba berunding dengan PKR. Sebab kalau dia masuk perjanjian dalam keterdesakan dia tu dengan Anwar pun gembira. Sebab kedua-dua mereka boleh elakkan kemungkinan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan blok kuasa ketiga menjadi kingmaker selepas pilihan raya. Itu akan menjadi agenda utama Anwar. Nak lawan Muhyiddin, bincang kemudian. Agenda pertama adalah untuk memastikan selepas PRU 14, kemungkinan untuk blok kuasa ketiga menjadi kingmaker berkurang. Jadi sudah pasti Muhyiddin akan cuba dalam keterdesakan dia, kalau tidak ada jalan lain, untuk cuba memasuki perjanjian dengan Anwar. Dan sekiranya berjaya, Anwar tidak akan teragak-agak untuk menzahirkan sokongan PKR terhadap Perikatan Nasional, dan dia akan menarik 3-4 orang dalam DAP yang merupakan penyokong tegar dia, 3-4 orang dalam Amanah yang merupakan penyokong tegar dia. Jadi tidak mustahil Muhyiddin boleh dapat 40 ahli parlimen untuk menyokong Perikatan Nasional, dan ini akan mengelakkan kerajaan dia daripada jatuh seandainya Barisan Nasional tarik sokongan dia. Ini yang saya nampak lah. Tapi apa-apa boleh berlaku dan kita lihat seterusnya. Ya. Baik, itu adalah sepintas selalu rungkaian saya berhubung dengan PAU dan kenyataan-kenyataan yang telah dibuat. Saya akan membuat pemerincian yang lebih lanjut secara peribadi malam esok, dan kemudian saya akan adakan satu lagi perbincangan forum dalam YouTube saya, seperti mana yang saya buat tempoh hari bersama satu kumpulan dari Pulau Pinang, ya, dan kita akan bincangkan apa yang telah berlaku. Baik, akhir sekali sebelum saya akhiri live ini, saya nak sentuh sedikit isu undi 18. Nah, undi 18 ni saya tidak ingin sentuh babak apa perundangan yang telah dari segi perundangan dan sebagainya, saya tak nak sentuh, sebab itu telah disentuh oleh Peguam Hanif Katri, dan saya rasa penjelasan yang diberikan oleh Hanif yang saya akan muat naik malam ni adalah amat jelas. Okey. Apa yang saya nak sentuh adalah kenyataan Hadi Awang. Now, Hadi Awang semalam berkata PAS tidak ada masalah jika undi 18 ni ditangguh, sebab penentuan siapa jadi kerajaan memerlukan kematangan. Now, bagi saya Hadi ini memang pakar petik dalil, dan secara tidak langsung Hadi telah memerangkap PAS kerana kenyataan Hadi telah menimbulkan kemarahan para netizen, dan perbandingan telah dibuat antara perundangan dalam Kelantan dan kenyataan Hadi. Okey. Memang kuat tunggang. Petik dalil ni memang pakar dia adalah Hadi. Cuba lihat, di Kelantan ada enactment yang membenarkan lelaki berumur 18 tahun berkahwin dengan seorang perempuan bawah umur 16 tahun, dan perempuan ni perlu dapat izin ibu bapa dan mahkamah. Nah, saya tak soal benda tu sebab ianya dibenarkan dalam syarak, ya. Saya tak persoalkan. Tetapi apakah Hadi rasa sebab PAS menyokong enactment ni dan mempertahankan, mati-mati dia pertahankan enactment ni, apakah Hadi merasakan seorang lelaki berumur 18 tahun sudah cukup matang untuk menentukan sama ada beliau boleh kahwin atau tidak, tetapi dia tidak cukup matang untuk mengundi, menentukan siapa harus jadi kerajaan? Apakah seorang lelaki berumur apakah Hadi lupa bahawa undi 18 bukan hanya melibatkan mereka yang berumur 18 tahun, tetapi juga melibatkan mereka yang berumur 19 dan 20 tahun. Jadi ini memang kenyataan bodoh dari Hadi. Minta maaf, ini kenyataan bodoh dan tidak bertanggungjawab dari Hadi. Sekarang Hadi perlu jawab. Perkara ni. Satu lagi adalah SPR. Muhyiddin atau kerajaan cuba
jarakkan diri dia daripada keputusan SPR dan kata ini bukan keputusan mereka. Tak boleh. Sebab pada bulan November, Taqiyuddin Hassan, iaitu menteri yang bertanggungjawab dalam hal ini, telah memberikan jaminan bahawa isu undi 18 atau pelaksanaan undi 18 ini mengikut jadual dan akan dilaksanakan pada bulan Julai tahun ni. Jadi dia telah memberi jaminan dia. Dan ini adalah menteri kerajaan dan jaminan itu diberikan sebagai jawapan di Dewan Rakyat kepada Lim Lip Eng, ahli Parlimen Kepong. Jawapan bertulis ni. Jadi ini adalah jaminan pada bulan November. Maknanya SPR sebelum ni tidak menghadapi apa-apa masalah. Ya, PKP pertama dia tidak mengalami apa-apa masalah selepas PKP pertama pada bulan November, Taqiyuddin dalam satu jawapan bertulis kepada Lim Lip Eng di Dewan Rakyat menyatakan, memberi komitmen bahawa undi 18 adalah seperti yang dijadualkan pada bulan Julai. Tiba-tiba selepas PKP 2.0, PKP kedua, tiba-tiba SPR kata disebabkan PKP banyak gerak kerja dia terencat dan dia terpaksa tangguh. Nah, saudara-saudari, PKP kali kedua ni tak sampai 2 bulan. Dan PKP kali kedua ni jauh lebih longgar dari PKP pertama. Dan PKP kedua ni kerajaan dengan jelas memberitahu bahawa mana-mana agensi kerajaan ataupun mana-mana urusan rasmi, bagi urusan rasmi, pihak berkenaan boleh merentas daerah dan negeri. Jadi kalau PKP pertama yang jauh lebih ketat tu tak merencat gerak kerja SPR sehingga Taqiyuddin boleh memberi jaminan bahawa semuanya seperti yang dijadualkan, mengapa tiba-tiba PKP 2.0 ini yang jauh lebih longgar, yang membenarkan rentas daerah dan rentas negeri untuk urusan rasmi kerajaan, tiba-tiba merencatkan gerak kerja SPR? Dan mengapakah SPR mengumumkan sekarang pada saat-saat terakhir? Dan PKP 2.0 ni tak sampai 2 bulan, mengapakah SPR perlu panjangkan tarik masa sampai 14 bulan? Jadi sahlah kerajaan sebenarnya takut undi 18 ni. Sebab golongan muda ni adalah golongan yang pandai dalam media sosial, internet, pandai cari maklumat. Dan kerajaan takut bahawa golongan muda ni akan tolak kerajaan. Tetapi ini tak jadi masalah sebenarnya. Saya rasa tak perlu pun golek-golek kat jalan. Sebab apa? Majoriti, bukan majoriti, tetapi sebahagian besar pengundi pada PRU 15 ni akan terdiri dari golongan muda berumur kurang dari 40 tahun. Lebih 40%. Jadi mereka ni juga celik teknologi, pandai cari maklumat. Golongan muda ni majoritinya menolak kerajaan. Jadi tak perlu takut. Kalau kerajaan tak nak laksanakan undi 18 sebab takut, tak apa. Kita hilang 1 juta lebih. Tetapi kerajaan ni tidak boleh lari. Sebab apabila kerajaan membuat demikian, golongan muda yang lain ni perhati. Mereka tahu kerajaan dah takut. Dan secara tidak langsung kerajaan sedang melafazkan ketidakyakinannya kepada rakyat. Maka rakyat dah nampak kerajaan tak yakin. Maka rakyat tahu segala retorik propaganda yang dimainkan, kononnya Perikatan Nasional boleh menang 2/3 dan sebagainya, semua pembohongan.